Santai makan biskut. Tak punya tu pak. Ha. Ya, Aku confident. aku yang tak confident. Aku sikit gigi ni betulnya. Bekas cabut gigi tu dalam ni, tapak dan ni gusi. Sakit Dia berlubang. 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 Dia tak jahit. Lepas cabut tu dia tu biar macam tu lah. Jadi kalau makan ke apa tak selesa lah. Makanan kena kunyah belah ni. Macam aku kena masuk nasi belah ni suap. Bagi dia duduk belah ni, lepas tu baru boleh telan. Kalau main belah ni, jadi dia masuk ke lubang-lubang tu je tak syok lah. Tak ais lah. Balik-balik kena berkumur. Banyak lagi biskut ni. Sponsor. Tak ada lah. Tengok. Kalau sponsor tak ada harga. Ni ada tanda harga ni. Tak ada sponsor lah. Nak sembang siapa ni kita hari ni? Mistik dah. Panjang dah. 4 episod dah. Tak ada ikutkan tu nak continue lagi. Saya tak perhati dengan mistik-mistik ni. Apa? Awak tak pasal tu. Tak perhati lah. Pasal Malaysia ni, Malaysia terutamanya, Malaysia, Indonesia, makin hari aku tengok makin banyak apa ni kes-kes mistik lah. Contoh. Contoh sihir. Terutamanya sihir pengasih lah. Sihir pemisah. Bukan sihir pengasih, sihir pemisah. Nak bagi porak pelanda keluarga. Yang tu lah terutamanya lah. Dengki. Ya. Balik-balik orang salahkan apa ni bangsa. Bagi aku lah, setiap kali aku jumpa dengan orang sembang pasal benda mistik, benda apa ni, pasal benda gaib lah, jin ke apa, sihir ke apa kan, orang balik-balik kata dia kata jangan, dia kata orang sekian-sekian ni bahaya. Mereka kaitkan dengan kau. Betul. Sihir ni mereka kaitkan dengan kau. Betul? Kata macam Sabah contoh. Hanya main orang Sabah. Orang kata orang Sabah ni pandai buat orang. Aku cakap apa pula macam tu. Lepas tu tahu pula orang Siam. Hanya main orang Kelantan. Orang Kelantan ni dia dekat dengan Siam, mari dia buat orang. Aku tak percaya benda macam tu. Memburukkan nama bangsa. Dia kaitkan macam sihir pemisah ni. Sihir pemisah terutamanya lah, yang famous kalau kat Malaysia, dekat Indonesia, suka buat orang bagi bergaduh laki bini. Kaitkan dengan bangsa. Bangsa ni suka buat orang, bangsa ni suka buat orang. Bagi aku tak juga. Aku cakap tak juga. Walaupun zaman dah moden masih juga tahyul macam ni. Bagi aku tak. Bukan masalah bangsa, masalah Hati. kita, diri sendiri. Betulnya kalau nak ikutkan bangsa lah, bagi aku ni, kalau boleh jadilah, boleh jadi semua orang sependapat dengan aku. Aku boleh katakan bangsa di Asia ni, aku boleh kata 90% hak jahat Melayu. Betulnya aku tengok kat YouTube, aku tengok kat sosmed, sosial media lah. Sosmed ni sosial media. Medical. Ada medical card. Kalau medical card. Aku jual insurans. Sebab apa aku cakap Melayu? Bapak rogo anak Melayu. Jual anak Melayu.
ajaran sesat Melayu. Rasuah Melayu. Sebab apa aku cakap Melayu jahat? Sebab kebanyakannya kes yang melibatkan dengan apa ni orang kata ni. Ni lah yang aku cakap. Melibatkan hati ni Melayu. Jangan kaitkan mangsa. Betul. Tak ada apa-apa kes dengan kaitkan mangsa. Mangsa ni tak kena, mangsa tu tak kena. Aku cakap bukan topik lah. Okay. Tak mahu lah sembang pasal apa ni, Dia ilmu hitam ke apa, kelak alus ke apa kan. Dia emosi. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas lah, katalah zaman kecil tu, Anda fikir tak hari ni nak kerja macam ni? Tak. Aku kecil-kecil dulu aku terfikir cita-cita aku lah. Aku nak jadi wrestler. Apa? Wrestler WWE. Serius. Jadi Gusti. apa ni orang kata? Ali Gusti. Apa ni? Petinju lah. Tak, bukan tinju, memang wrestler WWE. WWE tu. Lek. Plan. Aku zaman aku kecil dulu, aku punya cita-cita lah. Bila orang tanya, kau besar nanti kau nak jadi apa kan? Simple lah aku jawab, tanpa aku berfikir panjang. Gali kubur. Awak tu? Betul. Aku cakap macam tu lah. Aku besar nanti, aku nak kerja gali kubur. Dekat sekolah aku, cikgu bagi kertas ke apa, aku tulis. Pasal apa cikgu tanya aku nak jadi gali kubur? Aku cakap macam seronok. Aku tengok orang gali kubur ni, kerja dia. Tu cikgu tanya. Dia tak payah fikir panjang. Dia tak payah fikir banyak lah. Maksud aku, kerja dia gali je. Gali, tanam. Gali, tanam. Jadi dia tak payah nak fikir, esok aku nak buat kerja apa. Macam contoh, hari ni jadi content creator. Esok aku nak fikir, semalam dah benda ni, esok nak buat macam ni. Macam nak kena fikir setiap benda tu kena ada kelainan. Setiap benda yang kita buat. Jadi gali kubur ni relax lah. Bagi aku santai dulu sama aku kecil. Bidang-bidang yang kita cuba ni kena rajin. Ya. Lepas tu yang boleh kau terjebak masuk dalam apa ni, bukan industri lah, dalam pekerjaan ni, sebagai content creator, cameraman lah. Macam mana boleh terjebak masuk? Awal-awal aku minat ambil gambar. Hobi ambil gambar, edit gambar. Macam bila orang puji kan, macam cantik lah gambar edit ni. Macam dia menaikkan semangat. Yang tu bila tu? Zaman sekolah ke? Zaman you. Aku awal aku tak tahu. So, kenal seorang sini ni, dia main kamera semua. Aku join dia ambil gambar, join dia. Lepas tu dia edit. Lepas tu aku tinggal member tu, aku belajar sendiri. Mostly banyak belajar sendiri. Lepas tu aku show kat dia, dia cakap yang boleh pergi jauh ni. Time tu seronok-seronok je lah. Seronok je lah. Lepas tu try lah nak masuk bidang fotografer. Dekat time tu aku kat Kuching agak susah lah sebab ramai nak bersaing. Harga pun tak apa. Lepas tu ada satu company ni, dia approach aku jadi part time. Okay, boleh, orang kahwin je. Sekali company tu teruk sangat lah. Aku tak terlintas sebetulnya. Hari ni aku nak jadi content creator. Sebetulnya tak terlintas pun kat kepala ni. Lagi bidang. Dulu asal aku belajar kat vocational, kursus perniagaan. Jadi ahli perniagaan lah, businessman. Dulu memang jadi businessman. Then aku habis sekolah, aku apa ni yang kata, berhijrah lah, datang ke Pulau Pinang ni. Datang ke Pulau Pinang. Aku belajar kursus penyaman udara, aircon, penyejuk bekuan lah. Then aku main dalam bidang aircon lah. Aku
aku kerja dalam bidang aircon. Then aku berniaga jadi kontraktor. Sampailah MCO. Zaman MCO, awal-awal Covid. Bukan awal-awal Covid, sebelum Covid lagi. Setahun sebelum Covid aku ke Sabah. Time tu aku tak tahu nak buat apa, tak tahu. Ke Sabah. Then masa kat Sabah tu, aku perasan dia punya tempat cantik lah. First time lah. Kita first time datang tempat tu. First time. Jadi kita tengok, unik lah, tak macam tempat kita. Dia lain. Aku rasa macam aku nak try main video, ambil video hiking ke, ambil video masuk hutan ke apa ni. Aku belilah kamera satu. First aku beli kamera DSLR lah. 700D. 700D Canon. Aku tak tahu lah pasal lens ke pasal apa kan. Aku main je. Aku pergi tentu aku beli kat Penang. Aku pergi jalan-jalan kat Penang, aku ambil gambar. Lepas tu aku bawa pergi Sabah, aku ambil gambar, video apa. Start situ lah. Start itu banyak video aku ambil. Boleh kata laptop aku tu hampir-hampir full lah. Tapi tak ada satu pun aku edit. Dan lepas pada tu aku terlintah nak buat channel YouTube channel. Lepas pada setahun aku main kamera lah. Aku nak try lah kira jadi content creator lah. Nak buat penghasilan dari YouTube lah, dengan YouTube. Masa tu aku buat lah. Masa aku buat tu, proses aku sebelum aku register lah, aku jadi apa ni orang kata, content creator YouTube lah. Aku start edit video, belajar edit video sendiri. Senang kan? Senang. Susah. Sebab kita melibatkan komersial. Kita buat video bukan untuk kita post biasa-biasa. Kita nak tarik penonton tengok video kita. Firstly. Yang kedua, kita nak berurus niaga dengan YouTube. Betul. Enggak. Sebab YouTube ni bukan Malaysia. Ya. US pun ni. Kita kena ikut semua aturan. Luar. Ya. Jadi kita nak elak copyright. Bukan macam TikTok punya video. TikTok punya video dalam duration 1 minit. 1 minit punya duration. Jadi kalau kita edit dengan telefon pun tak ada masalah. Ni kita melibatkan photoshoot yang jangka masa panjang lah. Bagi aku duration lebih dari 15 minit. Dan banyak scene lah. Bagi aku susah lah. Dan kita nak cari idea untuk konten. Macam before ni aku buat masak. Masak. Dari awal aku start masak tu aku nak buat masak apa? Mula-mula nak buat review makan. Lepas tu terlampau ramai sangat orang review makan. Jadi aku buat masak lah. Masa tu aku terinspirasi dari satu channel Indonesia ni lah, yang membolehkan aku nak buat channel makan ni. Aku terinspirasi dari satu channel ni. Dia channel dari Bandung pula, Bali Indonesia. Nama channel dia Bobon Santoso. Dia buat masak. Awal tu dia buat review masak pelik-pelik lah, benda pelik-pelik macam katak ke apa ke. Tapi kita Islam, kita tak boleh nak tiru dia. Tapi ada juga dia masak pakai kuali dia lah, kuali custom, kuali besar. Dia masak satu ekor lembu. Jadi macam kita kat sini ni susah sikit nak buat macam tu. Memandangkan satu tempat. Kita kena budaya. Tempat kita sempit sini, kita punya tempat ni. Dan yang keduanya bahan tu. Bahan. Bagi aku bahan macam mana? Bahan yang kita perlu untuk masak barang-barang perkakas. Macam dia maybe kat sana senang lah nak dapat barang custom. Kat sini susah aku cari macam-macam lah orang yang boleh custom kuali ke apa, tak boleh.
Then aku fed up lah. Dah tanya. Nak merata aku cari. Yang tu nak custom, ada yang minta sampai berapa puluh ribu untuk custom kuali besar macam tu. Pakai stainless steel. Jadi aku besar lah modal kita nak pakai tu. Modal kita nak pakai besar. Jadi aku buat keputusan, kita buat review makan lah. Macam mana? Apa ni? Jauh dah lagi ni. Cerita pasal aku boleh terjebak sebetulnya. Aku boleh terjebak macam tu lah. Start PKP. Bagi content creator memang Ni lah dia duduk kat sini. Tapi betul lah, bila kita tengok YouTube, kita berinspirasi daripada YouTuber lain. Contoh aku jadi videographer, jadi fotografer, aku inspirasi daripada Mak Saleh lah. Kebanyakan dulu aku pernah kerja sebagai designer, buat poster. Aku diberhentikan sebab design aku tak ngam dengan company itu. Sebab design aku lebih ke barat. Ada tak pengalaman dalam bidang fotografer, videografer? Menurut hang susah? Susah lah nak terima benda tu. Memang susah sebab bidang videografer, fotografer dekat Malaysia agak kurang. Nak berjaya dalam bidang ni kena berdiri sendiri, itu je. Kalau nak berjaya dengan dalam Malaysia ni, paling-paling pun masuk Astro, masuk TV station lah. Itu je lah. Tapi sebenarnya potensial besar sebenarnya dekat Malaysia sebab belum ada yang betul-betul yang berdiri sendiri. Contoh Indonesia dah berdiri sendiri dah, walaupun guna YouTube sumber. Memang potensial. Dia orang supporter tinggi. Cuma kita cari laluan yang betul-betul cun dengan budaya Malaysia. Contoh Indon tengok apa yang hang punya inspirasi channel kan, dia guna masak ni. Sekali serasi dengan tempat Bali tu. Indonesia. Pengalaman paling jauh lah sebagai content creator. Pengalaman paling tinggi lah. Paling tinggi. Maksudnya hang buat konten kan YouTube ni. Lepas tu hang duduk. Bagi aku sebagai content creator ni bidang yang mencabar lah menurut aku. Sebagai content creator ni bidang yang mencabar. Bidang yang mencabar menurut aku. Salah satu dia bagi aku lah macam aku ni sebagai apa ni, aku punya position lah. Aku punya position ni, aku creator kan. Aku create satu channel. Ni aku create satu channel. Firstly, aku memerlukan modal. Betul. Ya, modal besar lah, bukan kecil. Ada orang bermula dari bawah, sama macam aku bermula dari bawah. Dari bawah macam mana? Firstly, aku start jadi content creator, aku hanya gunakan satu phone je. Ni phone aku pakai Realme X Pro. Realme X Pro ni dia punya kamera 108 megapixel. Standard lah kamera phone. Dia punya lens tak sepadu lens kamera. Then aku gunakan tripod lah, stabilizer. Masa tu model aku yang tu lah. Yang tu pun dah 1,000 lebih, 2,000 dah situ.
Lepas pada 6 bulan lah. 6 bulan time tu aku dah ada modal sikit. Bukan keuntungan dari YouTube. Tu aku cakap. Orang fikir kita jadi content creator ni senang. Masuk balik-balik dapat view banyak, dapat terus dapat duit. Dah jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Sebab apa ni? Macam mana aku cakap? Bukan kita buat hari ni video sebulan ataupun dalam bulan tu kita terus dapat pulangan dari YouTuber pula, dari YouTube. Kita terus dapat payment dari YouTube. Apa tak? Kita kena lalui berbagai step by step. Bukannya senang. Sampailah dia verify kita punya account. Then macam mana kita boleh dapat penghasilan dari YouTube? Tu. Cara nak dapat penghasilan dari YouTube setakat setahun lah aku jadi content creator. Setakat setahun agak-agak berapa yang aku dah habis, yang aku dah habiskan lah. Buat enggak agak-agak berapa yang aku dah habiskan untuk YouTube. Termasuklah semua lighting ke apa ke ni, tak kira lah. 20 sampai 30 ribu. Lebih. Setahun lepas sampai hari ni 50,000 ke atas. Termasuk barang orang masak dulu lah. Masak, gaji ke apa semua, sewa ke apa, aku kira. Benda tu dikira lah. Tu. Hari ni kita podcast nak apa ni, mengadu ke? Nak minta apa ni, belah ihsan ke? Atau macam mana ni? Tolonglah subscribe. Tolonglah subscribe. Yang ni channel kedua tak? Tolong ya. Bukan nak famous. Bukan nak famous. Cuma nak dapat modal balik. Tapi respect lah siapa yang dah berjaya ni. Ada dia bagi aku dalam bidang YouTube lah, bidang ke? Bidang lah. Boleh kata. Dan kejayaan. Kejayaan sebagai YouTuber ni bagi aku, siapa yang naik laju itu dia punya luck lah. Dia naik laju maknanya dia dapat capai. Dia dapat capai target apa yang penonton dia nak tengok. Dia ambil masa lah. Ada setengah orang 3 tahun baru naik, 4 tahun baru naik. Ada orang macam PKP itu kan, PKP naik mendadak. Sebab apa? Time tu orang semua duk tengok telefon apa, tak tahu nak buat apa kan. Jadi dia punya video tu cepat naik. Yang tu menurut aku lagi draw lah. So PKP kali kedua please. Kerajaan PKP lagi sekali. Kami memerlukan khidmat PKP anda. Mana tahu boleh standing dengan ikon pemotoran. Tak ada modal apa tu. Terus main petik lah. Stres. Itu orang nampak relax. Dia ni relax shot ah. Hari ni berlakon, esok berlakon, lusa berlakon. Seterusnya berlakon, buat video apa semua ni. Aku tak tahu kita punya stres macam mana sampai 2 lighter aku pakai. Dua lighter sekali. Awak pakai settle.
Lepas berlakon lagi, dah habis berlakon, kena edit lagi. Edit bukan macam phone. Kat. Biasalah. Bersantai. Aku cerita pengalaman aku edit video lah. Sampai tak nak cerita. Cerita. Ni paling agak mencabar lah bagi aku. Wah. Aku dah set video. Dah set video. Ada kait dengan aku tak ada. Tak ada. Ni tempat kerja aku lama. Dah siap. Dah set video, dah siap video. Ni government punya. Aku dah siap. Aku bagi. Video tu kena siap hari tu juga. Okay. So aku dah prepare 2-3 hari untuk siap video tu. Dah siap 2 ke 3 hari? 2 hari atau 3 hari. Okay. Dah siap, dah prepare dah. Pagi sekali time tu bos aku datang, oh tak boleh ni, kena buat atur ni. Orang tu Dah siap lah. dah siap dah. So time dah siap tu aku dah lega dah. Pasangan sekali bos aku datang, orang ni nak datang office ni, nak siapkan video ni juga. Dia bagi footage lagi. Aku buat. So aku buat lah. Dah buat lagi. Dah siap. Tukar lagi. Tukar semua. Hari sama juga dia nak. Hari sama. Bukan tukar sikit. Tukar semua. Aku datang kerja 9 pagi. Aku balik kerja 7 pagi. Aku satu hari ke office. Buat tu je. Buat tu. Mana video dia? Video dia seminit je. Seminit 2 minit je. Seminit 2 minit. Tapi nak ikut apa yang dia nak susah. Tu agak mencabar lah. Orang yang teman aku buat video semua tidur. Aku seorang. Pengalaman telah mendewasakan. Ikut pengalaman lah. Baru-baru lah. Baru-baru kita ada buat service editing lah. Kita dah buat service fotografer, videografer, editing. Dan baru-baru aku dapat DM lah. DM dari seseorang. Nama dia Nama dirahsiakan. Yang tu memang kita tak mau mengaibkan lah. Mengaibkan. Aibkan pula. Mengaibkan lah. Aibkan pula. Kan. Tahu. Tak mau cerita lah siapa dia tu, dari mana, lahir bila. Bangsa apa? Bangsa apa. Tapi yang ni memang aku shock tu ya. Shock, terkejut. Firstly, yang aku was-was, dia WhatsApp aku, dia tanya detail. Dia tanya detail company kat mana apa semua ni apa semua. Aku pelik lah. Sebab apa dia tanya detail Padahal benda tu kat WhatsApp business kan. Business WhatsApp dah ada dah semua kita punya address apa semua. Dia cakap yang ni dia nak buat video tapi private punya. Private. Dia tak mau mesti dah agak kan. Dia tak mau apa ni aku cerita kat orang. Jadi dia nak aku dengan kru-kru je tahu benda ni. Jadi aku balik cerita dah kat kru. Aku balik cerita kat kru sekian-sekian macam ni Apa nak buat dah? Betul? Dia nak suruh aku buat apa? Dia nak suruh aku buat video lucah.
Dia nak suruh aku buat video lucah guys. Abang janji abang buang. Abang janji abang delete. Habis tengok abang delete. Jadi dia mesej aku lah. Dia mesej aku. Phone ni. Phone ni dia mesej. Aku pun baca. Apa ni Tengok. Gambar dia tak ada gambar. Dia tak ni. Cakap saya nak minta ni apa ni, shoot satu video ni. Bila free? Aku cakap lah, kita hari Isnin tu kita free lah. Pasal esok kita cuti Ahad. Time tu baru-baru lagi. Kami baru balik dari Langkawi. Kami baru balik dari Langkawi. Lepas tu hari tu hari Sabtu, hari Ahad dia cakap hari Isnin dia nak. Tapi dia tak ada actor. Wish, nak berlakon macam mana tak ada actor? Aku cakap, dia kata dia ada seorang actor je. Actor perempuan dia kata. Dah, you boleh kot jadi actor lagi. Wah. Aku cakap setuju lah. Tak ada. Aku cakap, aku tak tahu kita tu dia nak berlakon cerita apa ni. Dia tak bagi tahu lagi nak berlakon cerita apa. Aku cakap, kalau actor lelaki kita ada kata. Kita ada beberapa lah. Nak yang muda ke nak yang tua ke. Pasal kita ada actor yang 40-an kita ada. Actor yang 20-an pun ada. Dia kata mau muda lah, kuat sikit. Aku dah pelik dah situ. Dia cakap yang muda kuat sikit, dia kata boleh? Dia cakap boleh. Nak buat filem apa tu? Drama pendek kata macam mana? Dia cakap saya nak buat ala casting lah. Casting. Kalau yang dah pernah tengok maybe tak. Kita nak buat ala casting lah, dia kata. Ala casting macam mana tu? Aku tanya dia, ala casting macam mana? Dia cakap macam interview lah. Interview. Oh boleh, kita ada tempat. Aku ambil gambar. Ambil gambar kat ruang tamu dekat pada set podcast. Dia cakap, you punya tempat cantik lah. Dia kata, boleh lah kata, kita punya tempat. Boleh lah. Dia kata, you letak harga lah apa-apa, kita bayar. Tanya, aku pun tanya dia, video untuk apa? Tanya. Dia kata, dia agensi dari luar negara. Dia kata, dia buat video ni untuk dia punya website kat luar negara lah. Tak masuk Asia, dia kata. Tak masuk Malaysia. Tapi dia nak actor dari Malaysia. Jadi dia boleh tukar-tukar actor bagi kat kita. Jadi main free lah. Dia nak buat video lucah. Dia nak suruh aku jadi director kan apa ni? Pok dia tempat dia berlakon. Sorry abang kata. Saya tak ada pengalaman buat video tu. Dia cakap. Saya tak ada pengalaman, saya tak boleh. Aku balik cerita kat dia orang ni. Aduh. Sebelum aku cerita kat sepupu aku dulu. Aku cakap ambil lah. Duit tu. Aku cakap kat dia. Tak apa, aku tak tengok macam mana aku fikir tu. Kalau hang rasa, kalau hang main nanti hang tengok ada sport car depan rumah kau, maknanya aku dah accept tu. Lawak. Juk. Yang tu pengalaman aku lah. First time. First time aku shock tu, jadi shock. Aku terkejut dengan dia. Jadi orang kaya ni depan ni. Tahu video lucah ni kalau menurut sudut pandang, balik-balik menurut sudut pandang dari apa ni, Positif. Walaupun kita nak belajar lah benda tu, sebetulnya kita tidak dibolehkan.
Dalam agama walaupun kita nak belajar, kita kena tengok benda tu, kita tidak diperbolehkan. Kalau buku Kama Sutra, Buku tak apa. buku tak apa. Buku tak apa. Buku macam kitab-kitab lama ada. Dulu aku pada belajar dulu. Position. Buku, tajuk buku dia dulu Permata Yang Hilang. Permata Yang Hilang. Ni tak tahu edisi ada keluar tak ada keluar lagi. Buku tu nanti dia belajar pasal set lah. Dia ajar kita macam mana kita nak kenal macam jenis-jenis perempuan lah. Detail dia cerita. Mukadimah dia perempuan ni macam mana, lelaki macam mana, tarikh perempuan ni umur sekian-sekian. Macam mana dia punya perangai. Jadi kita dapat belajar lah. Dia punya kemaluan tu tunjuk. Kalau yang ni bunga raya, yang ni bunga kembang apa ni pucuk ni. Dia beritahu detail. Dan laki punya pun ada macam-macam jenis kepala cendawan. Betul. Kalau untuk belajar tak ada masalah. Belajar tak masalah kan? Tak ada masalah. Dia ada bacaan menurut Islam sebelum proses jima. Proses jima. Sebab benda tu pejabat agama tak ajar pun bila hang nikah. Nanti kahwin. Pejabat agama dia ajar Macam khusus pun dia tak ada. Hang dok tengok ya. Sebab tu bila berkahwin kita ready, orang lelaki ni ready. Tak semestinya kita nak ready dengan duit wang. Ready ni maknanya kita dah tahu dah lepas kahwin apa yang kita patut buat. Bukan setakat jima. Banyak. Macam dalam yang aku belajar dulu, ada cikgu aku ajar, cikgu guru-guru lah panggil. Dia ajar macam mana kita nak kenal perangai perempuan macam ni, kalau jadi apa-apa macam ni kita. Tu lah, bukan setakat ni. Orang kita tak belajar lah benda macam tu lah ni. Tak ada. Sebab tu banyak kes perceraian. Dia kena seimbang lah. Dia kata anak kahwin nanti kena belajar. Belajar kat aku. Ni apa kongkit sampai 5 minit dah keluar ayat. Ini apalah, tak puas hati lah. Dia kena ada step-step dia. Step dia. Step pertama? Tak boleh lah. Ni public. Yang tu di NP komen. Bang minta step baru tiba-tiba. Okey. WhatsApp. Ambil buku ni RM12 satu. Kalau untuk belajar tak ada masalah. Kalau macam video tu tidak dibenarkan. Ada thread. Aku Google Ada. Aku ada Google. Aku Google tengok permata yang hilang. Permata ada lagi tak? Permata yang hilang. Ada. Kita ambil. Ada lagi. Syekh Permata yang Hilang oleh Ibnu Yusuf. Yang ni kitab Islam ni. Ni kitab Islam tapi tak tahu dia punya ni ada isi kandungan dia sama ke tak sama. Sekarang boleh dapat free ya? Jilid-jilid dia lain lah. Mukadimah bahasa Melayu banyak. Aku punya buku dulu edisi Jawi setengah, Melayu setengah. Dia banyak Jawi. Dia datang kata Imam Ghazali perempuan untuk lelaki faedah berkahwin, lepas tu keperluan berkahwin, lamat-lamatnya ilmu seagama bangsa Melayu. Ini patut ni kalau pengantin baru lah, sebelum nak berkahwin tu, sebelum ni lah majlis perkahwinan ke apa majlis akad nikah,
patut belajar, orang lelaki-lelaki terutamanya. Patut belajar ni, asal-usul kejadian manusia kita kena tahu sebetulnya. Tapi kalau belajar dalam buku, menurut aku lah, hang boleh faham benda tu, tapi hang tak boleh mendalami. Belajar tanpa guru sesat. Istilah dia. Betul. Ini banyak etika-etika main baca-baca je kan. Kejadian wanita kita kena tahu. Dia kena ada seorang perempuan dah jima. Yang ni bak ni aku suka ni. Tak ada. Dia cerita posisi kita apa semua. Ada member aku berumur lah, lelaki-lelaki. Kami kenal dulu kat Sabah lah. Kat Sabah. Jadi aku pun tak tahu. Dia pun ada belajar juga benda ni. Dia ada belajar juga benda ni. Aku duduk sembang-sembang, aku cakap dulu kita ada kitab tu. Kitab lama lah. Dulu Permata yang Hilang. Tahu. Tahu kata. Aku zaman aku belajar kat pondok dulu. Ni budak lagi tak time tu. 12 tahun, 13 tahun umur aku. Tapi aku dah belajar sebab waktu aku umur macam tu, aku minat belajar. Tak kira lah apa ilmu pun aku nak benda tu. Jadi aku akan belajar sampai habis. Kitab ni alhamdulillah habis. Habis. Tu dia cakap dulu. Bukan dia cakap, aku tengok dia lah. Aku tengok dia, anak dia apa, bagi-bagi aku nampak dia punya apa ni, macam anak respect orang tua, rajin tolong orang tua. Yang tu sebetulnya yang orang kita tak tahulah lah ni. Kitab-kitab lama macam buku ni Permata yang Hilang, bagus dia kat mana? Dia ajar kita permulaan generasi bukan bermula selepas dilahirkan. Generasi itu bermula sebelum kita berkahwin. Yang tu generasi bermula. Hang faham? Maknanya kita nak buat apa pun, kita kena ada ilmu, kita kena belajar benda tu. Untuk generasi yang akan datang. Kita lelaki-lelaki, kita ada sperma betul. Sperma ni macam mana? Sperma ni bagi aku, dia benih yang perlu kita bentuk. Memang bila dia masuk ke ovum, dia akan jadi zigot apa semua kan. Dia akan membentuk budak-budak. Tapi yang tu jisim, bukan rohani. Rohani kita kena bentuk melalui perkahwinan. Lepas perkahwinan kita nak kena sembahyang sunat apa semua. Kan yang tu kita membentuk rohani. Then waktu jima kita kena baca ayat-ayat, ada bismillah apa semua, ayat-ayat dia kan. Yang tu DM lah kalau nak tahu. Dia ada ayat-ayat dia, kita kena baca. Yang tu proses bermulanya apa ni, pembentukan apa ni kata generasi. Kalau kita tengok video Lucah, untuk video Lucah tu main masalah dia mana aja. Dia nak ajar kita ni ya, betul. Dia pun belajar dari kita ke. Masalah duit pula tu. Ni serius lah. Serius. Bermulanya proses pembentukan rohani dari bermulanya malam pertama. Menurut kitab yang kau baca tu lah. Malam pertama dia. Proses malam pertama tu, situlah kita membentuk sebetulnya. Jadi tak jadi, kun fayakun. Tuhan nak bagi. Anak tak mau bagi, bukan rezeki kita. Betul. Yang tu Nabi Zakaria, umur dia 90 tahun, Tuhan tak bagi lagi zuriat.
Sebab apa? Tu salah satu ujian untuk dia. Lain kali Tuhan bagi Yahya. Umur dia kat 100 tahun. Tuhan bagi anak dia Yahya. Yang tu pun dia pelik. Pasal apa? Sebab dia dah tua dah. Beruban apa semua. Tiba-tiba baru dapat. Tu ya. Macam mana dia tanya Quran, dia tanya Tuhan dalam Quran. Dalam Quran Tuhan apa ni? Apa? Tuhan bagi tahu melalui Quran lah. Cerita pasal Nabi Zakaria ni dalam surah Maryam. Jadi ustaz ini. Tak episod ke apa episod dah aku jadi ustaz. Jangan TV3 panggil ceramah dah. Aku al-kuliah ke. Kata dia apa ni? Dia dah berumur Nabi Zakaria ni. Dia dah berumur, umur dia 100 tahun. Dia kata macam mana dia boleh dapat anak? Sedangkan dia dah berumur, dah tua dah. Boleh dikatakan dia mandu lah. Bini dia pun mandu. Sah-sah dah. Tuhan cakap, macam mana aku buat? Macam tu lah aku boleh buat Yahya. Dia kata, jangan pelik. Aku ni Tuhan. Macam tu Tuhan cakap. Dan lahirlah Yahya. Dan tu kita faham konsep yang aku nak cakap tadi lah. Bermulanya generasi ketika malam pertama aku cakap tadi. Tu. Kalau kata benda tu kita tak belajar, kita tak terapkan dalam apa ni Melayu moden ni lah. Dalam apa ni kata zaman kita ni tahun 2022, kita tak terapkan benda tu, generasi kita boleh memburuk menurut aku. Menurut akulah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Orang dulu, perangai orang dulu elok-elok. Kata beradab. Beradab. Katalah kita dululah sekolah dululah. Kita zaman sekolah dulu. Cikgu tarik telinga sebab kita tahu cikgu nak mengajar kita. Cikgu tarik telinga, hari ni cikgu tarik telinga. Terus mak pak main sekolah. Saman. Sebab apa? Sebab sakit anak dia lah, apa anak dia pun report apa semua kan. Semua benda-benda macam tu lah. Bagus. Sekarang budak-budak sekarang dimanja kan. Dia jadi kurang ajar sifat, jadi kurang ajar, jadi apa ni, kurang pendidikan. Bukan kurang pendidikan disebabkan ibu bapa ke apa. Maksudku bukan kurang pendidikan disebabkan ibu bapa tak mendidik. Tapi step yang salah. Salah step. Bila dimanja sangat macam tu. Dimanja pun dia juga. Tapi dari awal perkahwinan tu dia tak terap dah. Benda tu membentuk rohani. Kita tak tahu sebetulnya benda tu membentuk rohani. Tu. Aku betulnya nak cakap panjang tapi tu lah. Gigi sakit. Gusi. Gigi tak ada lah. Gigi tak ada. Gigi tak kena cabut lah. Sakit lah. Ubat doktor bagi habis lah. Dia bagi 4 biji je ubat apa ni tahan sakit. Kena beli lah. Pandai dia orang ni kau. Dia tahu. Ingat nak bagi free ya kan. Nak sembuh ni makan masa. Kalau tak nak hari ni ke nak buat review makan. Tak minta lah abang bagi tak dia, minta lah okey. Bangun-bangun Allah rasa berdenyut-denyut. Aku pergi berus. Gosok apa mau bagi biar lu. Duk relax lu je. Bagi dia macam apa ni? Surut lah. Tak ada kembang, rasa macam kembang ni. Dia surut sikit. Tak demam demam tak sikit kepala. Kau sakit. Dia sakit gigi dia tarik sampai kepala. Tak selesa. Yang tu yang lagu Indonesia cakap, daripada sakit hati lebih baik sakit di gigi. Dah kena segigi aduh misal pula. Baik sakit hati lagi daripada sakit gigi. Salah lagu dia. Dia kata lebih baik sakit hati. Sakit gigi tak boleh tidur. Sakit hati boleh tidur. Tu. Sampai situlah.
Tak skip lah. Oh, 5 suku. Itulah. Kita continue part tu lah. Continue part tu. Bab apa ni terjadinya zigot. Okey lah. Habis lain.